Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kami akan membentangkan tentang daya maju perniagaan kuih raya kami yang diberi nama Warisan Bonda. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Saudara Muhammad Haziq bin Jambari, Saudara Nur Hamizan bin Muhammad Razali, Saudari Nur Yasmin Nadirah binti Rosli, Saudari Nur Asma Aisyah binti Azmi dan saya, Siti Nur Aisyah binti Muhammad Mahali. Kami memilih nama Warisan Bonda bagi kumpulan kami. Nama ini dipilih bagi memberi perasaan nostalgia kepada pembeli ataupun pengguna tentang perasaan yang dialami ataupun dirasai oleh mereka semasa kecil di mana kuih raya ini dimasak oleh ibu mereka. Kami memilih untuk menjual kuih raya sebagai produk utama kerana kuih raya adalah relevan untuk dimakan sepanjang tahun. Kuih raya juga adalah sinonim dengan rakyat Malaysia serta mempunyai pelbagai variasi tersendiri. Terdapat 5 orang pengurus utama dalam perniagaan ini, termasuklah seorang pengurus besar serta 4 orang pengurus jabatan. Dalam menjayakan perniagaan ini, terdapat 3 misi utama iaitu bagi memastikan produk yang kami hasilkan dan kami jual dapat memuaskan hati pelanggan. Yang kedua, dapat memberikan pengalaman yang indah kepada pelanggan dalam menikmati kuih raya yang kami jual ataupun kami niagakan serta memastikan semua kebajikan terjaga daripada segi pekerja maupun pembeli. Berikut merupakan struktur agihan tanggungjawab bagi syarikat Warisan Bonda. Syarikat ini diketuai oleh pengurus besar iaitu Siti Nur Aisyah binti Mahali, kemudian pengurus pentadbiran Muhammad Haziq bin Jambari dan kemudian pengurus sumber manusia iaitu Asma Aisyah binti Azmi, kemudian pengurus pemasaran iaitu Nur Yasmin Nadira dan akhir sekali ialah pengurus kewangan iaitu Nur Mizan bin Muhammad Razali. Kemudian ialah deskripsi keluaran. Syarikat Warisan Bonda menawarkan harga yang mampu milik bagi setiap produk kami. Pengeluaran produk kuih raya ini memberikan tawaran harga yang berpatutan kepada pelanggan dengan kualiti yang terbaik walaupun mengalami kenaikan harga bahan mentah. Kami menjual biskut raya dari harga RM15 hingga RM30 satu bekas mengikut. Syarikat Warisan Bonda juga mempunyai pelbagai jenis kuih raya. Setiap hari perayaan, terutamanya Hari Raya Aidilfitri, orang ramai akan mendapatkan biskut raya pelbagai jenis untuk menjamu tetamu. Oleh itu, syarikat kami mengeluarkan kira-kira 10 jenis biskut raya daripada biskut tradisional hinggalah mengikut trend terkini. Sebagai contoh, biskut raya wajib seperti tak nenas, semprit dan juga Elmer London. Dan banyak lagi. Yang terakhir ialah pembungkusan dan tekstur tidak mudah pecah. Syarikat kami mengambil inisiatif untuk memperbaiki tekstur biskut kami iaitu menggunakan bahan yang berkualiti dan juga memastikan biskut kami tidak mudah pecah. Syarikat kami mengambil berat dari segi pembungkusan produk untuk menghantar melalui pos. Oleh itu, jika untuk penghapusan, kami akan menggunakan pembalut yang tebal dan juga didekatkan pelekat mudah pecah supaya produk dapat dihantar dengan baik. Dari segi sasaran pelanggan pula, dari segi demografi, kami mensasarkan dari kalangan semua masyarakat tetapi mengutamakan bangsa Melayu. Hal ini kerana produk yang kami jual adalah kuih raya. Jadi, penggemar terbesar kuih raya adalah daripada bangsa Melayu sendiri kerana mereka menyambut Hari Aidilfitri. Seterusnya dari tahap umur, kami mensasarkan semua peringkat umur iaitu daripada kanak-kanak, remaja, dewasa dan berumur. Hal ini kerana produk yang kami tawarkan adalah produk yang sesuai dimakan berawal dari usia kanak-kanak. Dari segi cita rasa, kami menawarkan jenis kuih raya yang popular dan terlaris di pasaran iaitu Elmer London, semprit, kuih kapit dan macam-macam lagi. Kami beroperasi di kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor. Kawasan ini dipilih kerana ianya menjadi tumpuan orang ramai atas faktor terdapatnya pelbagai kedai serta perniagaan yang beroperasi di sini. Selain itu, terdapatnya faktor orang ramai yang bekerja di kawasan sekitar Bangi. Kami juga menumpukan perniagaan di kawasan UKM terutama di kawasan kafe ataupun kolej di dalam kawasan UKM. Kami juga memilih Bandar Baru Bangi atas faktor mudah untuk mendapatkan bekalan bahan mentah serta bekalan-bekalan lain yang terlibat dalam pembuatan produk kami. Kami juga memilih untuk
menggunakan penjualan ataupun pemasaran secara atas talian kerana ianya lebih menjimatkan kos serta lebih mudah untuk mempromosikan produk kami dan capaian juga lebih luas serta mudah untuk kami menarik pelanggan dengan menggunakan pelbagai teknik pemasaran seperti pemasaran yang berteraskan copywriting ataupun berteraskan gambar ataupun grafik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kos-kos utama operasi, jangkaan emohan hasil dan hasil. Jadi ada 5 yang saya ingin bincangkan, iaitu kos bahan mentah, belanjawan jualan, belanjawan belian bahan mentah, belanjawan jam dan kos buruh langsung dan belanjawan overhead. Untuk kos bahan mentah, terdapat 11 bahan mentah utama untuk pembuatan kuih raya warisan bonda ini, iaitu telur, tepung kastard, jagung dan gandum, gula, mentega, baking powder, isen vanila, jam nanas, badam dan minyak masak. Dan ini merupakan belanjawan jualan, iaitu pada sukuan pertama kami mensasarkan untuk menjual 2,500 unit, iaitu balang, dengan harga sebanyak RM30 seunit. Dan kami mensasarkan mendapat jualan sebanyak RM75,000. Pada sukuan kedua pula, kuantiti yang kami hendak jual ialah 5,000 unit dengan harga yang sama, iaitu RM30, dan kami mensasarkan RM150,000 kutipan jualan. Dan jumlah kesemua jualan pada sukuan pertama dan sukuan kedua adalah RM225,000. Dan ini merupakan belanjawan belian bahan mentah langsung. Pada sukuan pertama, kami mensasarkan pembelian bahan mentah langsung adalah sebanyak RM18,007.50. Dan pada sukuan kedua pula, RM36,015. Dan jumlah belian bahan mentah langsung daripada sukuan pertama dan sukuan kedua adalah RM54,022.50. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang belanjawan jam dan kos buruh langsung. Untuk sehari, kami boleh menghasilkan 50 balang kuih raya. Jadi, untuk mencapai target 2,500 balang dalam sukuan pertama, kami memerlukan sebanyak 50 hari. Jadi, dengan itu kami memerlukan jumlah jam buruh langsung sebanyak 400 jam. Dan bila didarabkan dengan kadar kos buruh langsung per jam iaitu sebanyak RM40, ini menunjukkan jumlah kos buruh langsung bagi sukuan pertama adalah RM16,000. Dan pada sukuan kedua kami target untuk 2 kali ganda jualan dan pengeluaran. Maka bilangan hari pengeluaran untuk sukuan kedua adalah 2 kali ganda, iaitu 100 hari. Jadi dengan itu kami juga memerlukan sebanyak 800 jumlah jam buruh langsung dengan kadar kos buruh RM40. Ia menunjukkan kami mensasarkan sebanyak RM32,000 untuk jumlah kos buruh langsung, dan jumlah bagi kedua sukuan itu tersebut merupakan RM48,000 yang diperlukan untuk kos buruh langsung. Seterusnya, kami akan menerangkan belanjawan overhead, bahagian yang pertama, iaitu kami perniagaan warisan bonda menetapkan sebanyak 60% kos overhead perkilangan dan 40% kos overhead pentadbiran dan pemasaran. Dan jumlah kos overhead dalam setahun adalah sebanyak RM106,600. Seterusnya, belanjawan overhead bahagian yang kedua. Jadi kami mendapati bahawa kadar overhead per jam kami yang dianggarkan adalah RM30.48 per jam. Jadi untuk sukuan pertama, jumlah jam buruh langsung yang digunakan adalah 400. Jadi apabila didarabkan dengan kadar overhead per jam, kita mendapati kos overhead sebanyak RM12,192 dan bagi sukuan kedua sebanyak RM24,384 dan menjadi jumlah bagi kedua sukuan iaitu RM36,576 untuk jumlah overhead. Kemudian ialah penetapan harga barang.
Peratus pulangan seunit yang kami tetapkan ialah 50%. Kos unit iaitu jumlah kos tetap tambah dengan jumlah kos berubah bahagi dengan bilangan barang yang dihasilkan. Kemudian dibahagikan dengan peratus pulangan seunit. Harga yang dianggarkan kami dapat ialah RM27.70. Kemudian kami meletakkan harga RM30 bagi sebekas biskut raya. Seterusnya adalah belanjawan kos barang dijual. Belanjawan kos barang dijual menunjukkan kuantiti produk yang dijangka akan dijual dalam masa 6 bulan. Ia mengambil kira anggaran dan kos produk. Berikut adalah anggaran yang kami telah buat untuk sukuan pertama dan sukuan kedua. Untuk inventory siap awal, untuk sukuan pertama adalah 500 dan sukuan kedua adalah 500 juga. Untuk barang di kilang, sukuan pertama adalah 2,500 dan sukuan kedua adalah 500. Untuk barang sedia dijual adalah sebanyak 3,000 dan 5,500. Bagi unit barang dijual untuk sukuan pertama adalah sebanyak 2,500 dan sukuan kedua adalah sebanyak 5,000 dan jumlahnya adalah 7,500. Kos per unit bagi setiap produk adalah sebanyak RM18.48 dan kita darabkan unit barang dijual dengan kos produk dan akan mendapat jumlah kos barang dijual iaitu sebanyak RM138,600. Seterusnya saya akan menerangkan tentang belanjawan overhead pentadbiran dan pemasaran. Jadual berikut menunjukkan belanjawan kos overhead pentadbiran dan pemasaran yang mengandungi 40% dalam keseluruhan kos overhead. Semua kos overhead dalam 6 bulan dibagi secara sama rata, iaitu gaji pengurus sebanyak RM5,000 untuk sukuan pertama dan kedua, peralatan dan mesin adalah sebanyak RM1,000, sewa kilang adalah sebanyak RM1,440, insurans kilang adalah sebanyak RM140, susut nilai adalah sebanyak RM1,000, utiliti adalah sebanyak RM1,500 dan lain-lain kos adalah sebanyak RM80. Dan jumlah kos overhead pentadbiran dan pemasaran adalah sebanyak RM20,320. Ini merupakan penyata kewangan dibelanjawakan oleh syarikat kami. Penyata kewangan penting bagi menyediakan maklumat kewangan perniagaan yang berguna. Ia juga memberi peluang kepada pihak berkepentingan dalam membuat keputusan tentang sesuatu perkara dalam perniagaan. Pemegang saham boleh mengetahui kedudukan kewangan perniagaan dan menentukan hala tuju perniagaan. Bagi syarikat warisan bonda ini, untung kasar bagi syarikat ini adalah sebanyak RM86,400 dan apabila ditolak kos overhead pentadbiran dan pemasaran menghasilkan untung bersih sebanyak RM66,080 bagi tempoh 6 bulan. Oleh itu, penyata kewangan ini dapat meyakinkan pelabur untuk berlabur dalam perniagaan warisan bonda ini. Ini adalah disebabkan untung bersih meningkat dari RM18,640 ke RM46,840 bagi tempoh 6 bulan. Dalam meningkatkan jumlah keuntungan, pengurusan kewangan perlu diselaraskan mengikut keperluan belanjawan dan pengagihan kewangan secara sistematik. Keadaan ini dapat memastikan operasi perniagaan berjalan lancar serta membantu perniagaan mengurangkan kos pengeluaran dan memaksimumkan keuntungan. Seterusnya adalah analisis kos volume untung. Terdapat 4 perkara yang perlu kami analisis dan kira sebelum kami boleh mendapatkan titik pulangan modal. Yang pertama adalah bagi harga jualan seunit, di mana jumlah jualan kami akan dibahagikan dengan jumlah unit dijual dan harga jualan seunit kami adalah RM30 per unit. Yang kedua adalah kos berubah seunit, di mana kos bahan mentah akan ditambahkan dengan kos buruh langsung serta kos overhead kami dibahagikan dengan jumlah unit, dan nilai yang kami dapat bagi kos berubah seunit bagi perniagaan ini adalah RM18.48. Seterusnya adalah kos tetap serta margin caruman seunit. Bagi kos tetap adalah jumlah overhead tetap bagi perniagaan, di mana kami mempunyai dua jumlah overhead bagi sukuan pertama serta sukuan kedua. Bagi sukuan pertama adalah sebanyak RM12,192 dan sukuan kedua adalah RM24,384. Mana jumlah bagi kedua-duanya iaitu kos tetap adalah sebanyak RM36,576.
Bagi margin caruman seunit pula, kami perlu menambahkan harga jualan seunit yang telah kami dapat serta kos perubah seunit kami. Mana RM30 ditambahkan dengan RM18.48, maka kami akan mendapat nilai margin caruman seunit sebanyak RM48.48. Setelah mendapatkan nilai-nilai yang diperlukan, barulah kami boleh mengira titik pulangan modal bagi titik pulangan modal per unit serta nilai ringgit bagi titik pulangan modal kami. Bagi titik pulangan modal per unit, kami perlu membahagikan kos tetap dengan margin caruman seunit di mana RM36,576 dibahagikan dengan RM48.48 dan kami akan mendapat nilai sebanyak 754.46 unit ataupun secara kasarnya 755 unit. Setelah itu, barulah kami dapat mencari titik pulangan modal kami mana 755 unit akan didarabkan dengan harga seunit bagi produk kami iaitu RM30, maka titik pulangan modal kami adalah sebanyak RM22,650. Berdasarkan penyata pendapatan dan analisis kewangan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahawa perniagaan kami iaitu warisan bonda akan mampu berkembang serta memberikan keuntungan yang lebih tinggi pada masa akan datang. Jadi, dana yang kami perlukan untuk membangunkan perniagaan ini adalah sebanyak RM150,000. Kami berharap agar pihak pemberi dana dapat membantu kami mengusahakan perniagaan ini. Terima kasih daripada kumpulan kami, Warisan Bonda.